Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik tuan-tuan, puan-puan, saya akan tunjukkan macam mana nak kita buat bancuhan untuk jus haromai. Okey, pertama sekali apa yang kita perlu ada? Yang pertama kita mesti kena ada jak. Yang kedua kita mesti kena ada sudip ataupun seduk lah. Okey. Yang ketiga kita mesti kena ada sudu. Okey, sudu standard sudu lah, sudu makannya tu, standard sudu punya. Yang keempat, kita kena ada air mineral. Okey ya, air mineral. Okey. Okey, cara yang pertama, apa yang perlu kita lakukan tuan-tuan? Okey. Okey, yang perlu kita lakukan yang pertama, kita nak buat bancuhan mesti menggunakan air mineral. Okey, jadi macam mana kita nak tahu panduan air mineral ni tuan-tuan? Kita mesti kena mudah saja. Kita tengok tudung yang berwarna biru ataupun tudung yang berwarna hijau sahaja. Dua tu saja. Selain pada tu tudung yang berwarna putih, itu bukan air mineral. Itu adalah air di mana yang kita katakan tu, yang tu adalah air tapis ataupun air drinking water. Air tapis ataupun air drinking water. Air tu kita tak galakkan sama sekali lah dan tidak akan memberi kesan. Kita harus menggunakan air mineral. Jadi tuan-tuan tengok tudung yang berwarna hijau ataupun tudung yang berwarna biru. Lain pada tu, itu bukan air mineral. Itu adalah air minuman. Okey tuan-tuan, mesti. Kalau guna air drinking water atau tudung yang berwarna putih, tidak memberi apa-apa kesan, malahan akan merugikan tuan-tuan. Ingat mesti kena menggunakan air mineral, tudung yang berwarna biru ataupun tudung yang berwarna hijau. Okey, jadi langkah pertama, apa yang perlu kita lakukan tuan-tuan? Okey, kita buka tudung ni, air mineral ni. Okey, selepas itu kita masukkan air ini ke semuanya ke dalam jug. Okey, kita dah masukkan kesemuanya ke dalam jug. Okey, yang kedua. Okey, baru kita tengok jus ni. Okey, kotak jus ni. Okey, di dalam kotak jus ni, okey, jus ni untuk satu set ni, dia terdapat jus dan juga minyak. Okey, kita buka dia. Okey, kita buka dia. Okey, botol hitam ini adalah jus. Botol yang berwarna putih ini adalah minyak. Kena bezalah. Tapi kalau kata tak perasan lah, kok tak perasan, jangan risau. Di botol ni dia ada tulis situ jus haromai. Okey, yang ni jus. Yang kita katakan herba tadi, ini adalah jus. Okey, yang pertama sebelum kita nak masukkan jus ni, kita kena goncang dia dulu. Kita goncang. Sebab apa tahu? Kita nak sebatikan dia. Sebab dia herba, pati. Jadi pati tu bila kita kena goncang untuk kita nak sebatikan dia lah. Okey, insyaAllah kita akan goncang-goncang. Okey, selepas kita goncang, kita buka. Selepas itu, kita akan masukkan ke semuanya. Kita akan masukkan ke semuanya ke dalam jug. Kesemuanya tuan-tuan ya. Kita masukkan ke semuanya ke dalam jug. Okey, tengok tu Kita masukkan ke semuanya ke dalam jug sampai habis. Okey, dah habis dah kan? Okey, bila dah habis kita tutup balik. Okey, lepas tu kita ambil tadi senduk ataupun sudik tadilah. Okey, macam mana kita nak buat? Kita letak dia, kita masuk dia, kita gaul dia ataupun kita kacau dia. Okey, cara kita nak kacau dia, seelok-eloknya kita kacau melawan jam, mengikut arah lawan jam. Okey, kita seperti mana yang selalunya orang kita kata bila kata tawaf Kaabah. Bila tawaf Kaabah mengikut arah lawan jam. Okey. Semasa kita kacau dia ni macam ni, kita ikut arah lawan jam. Okey. Jadi apa yang kita ni kalau boleh kita niat di dalam hati. Okey, kita minta semoga ikhtiar kita kata menggunakan jus aromai ni, Allah akan memberikan kita kesembuhan. Dan semoga dengan jus aromai ini asbab kita kata boleh kita bebas daripada ketum ataupun dadah ataupun apa-apalah atas niat apa yang kita nak gunakan tu. InsyaAllah. Sambil tu kita niat di dalam hati.
Kita niat di dalam hati sambil kita kacau. Pelan-pelan pun tak apa. Kita kacau. Sambil kita niat dalam hati lah. Okey, apabila dah selesai semua ni tuan-tuan. Okey, dah kacau dah sebati. Okey, dah kacau dah sebati dah habis dah. Okey, kita dah kacau dah sebati dah habis dah. Okey, langkah seterusnya apa yang perlu kita lakukan tuan-tuan? Okey, saya akan sediakan satu cup untuk tuan-tuan. Jadi cup ni, paduan cup ni adalah di mana kita memerlukan minumnya sehari 3 kali. Okey, jus yang setelah dibancuh ni, seperti macam mana kita tengok, tuan-tuan tengok video ni. Okey, kita perlu meminumnya sehari 3 kali. Pagi sekali, tengah hari sekali, malam sekali. Okey, di antaranya pagi lah. Contoh kalau kita mula start minum di antaranya pukul 8-9, tengah hari di antara pukul 1-2, malam di antara pukul 8-9. Jadi bermaksud kalau pagi pukul 7, tengah hari pukul 1, malam pukul 8. Kalau pagi start pukul 9, tengah hari pukul 2, malam pukul 9. Sehari 3 kali. Okey. Jadi macam mana kita nak minum dia tuan-tuan? Okey, cup ni adalah sukatan untuk 100 ml. Saya sediakan satu cup ni di mana kita akan masukkan penuh sehingga ke ada label sini lah. Kita masukkan jus tu. Okey, sebelum kita nak masukkan jus tu tuan-tuan, kita perlu meminum minyak ni dulu. Minyak ni kita kena minum sama juga sehari 3 kali. Pagi sekali, tengah hari sekali, malam sekali. Jadi sebelum kita nak minum jus tu, kita perlu meminum minyak ini sebanyak mana tuan-tuan? 1 sudu saja. Okey, kita masukkan minyak ni 1 sudu. Kita tuang agak minyak ni 1 sudu. Okey, tuan-tuan tengoklah agak-agak penuh macam ni. Okey, 1 sudu. Dia kena berhati-hati lah sebab minyak ni takut meleleh kan. Okey, sebelum nak minum tu baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okey, kita minum je minyaknya 1 sudu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, setelah selesai kita minum minyak ni tuan-tuan, kita ambil pula cup yang saya sediakan ni tuan-tuan. Kita tuang dia sehingga 100 ml. Sehingga penuh lah sukatan dia minum. Okey, agak-agak penuh macam ni tuan-tuan. Tuan-tuan tengok agak-agak sampai ke level tu lah. Okey. Jadi cara minum dia sama juga apa yang perlu kita lakukan tuan-tuan. Pertama kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita selawat dulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okey, cara minumnya kita baca. Selepas kita baca bismillah, selepas kita selawat 3 kali, kita baca lagi sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Minum 1 teguk. Jauhkan sikit pada mulut, kita cakap Alhamdulillah. Lepas tu, dekat sikit pada kali, kita minum lagi 1 teguk. Baca lagi Bismillahirrahmanirrahim. Minum 1 teguk. Jauhkan sikit pada mulut, kita kata Alhamdulillah. Lepas tu, kita minum lagi 1 teguk. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Minum 1 teguk lagi. Jauhkan sikit. Kata Alhamdulillah. Kali keempat baca Bismillahirrahmanirrahim. Minum sampai habis. Okey, dah habis dah tuan-tuan. Okey, bila dah habis tu bermaksud apa yang kita buat macam ni sebab Nabi pun buat minum cara macam ni lah. Nabi pun cara minum dia, Nabi buat macam tu cara minum. Bermaksud kita buat amalan untuk minum. Setiap kali nak minum, kita buat macam tu. Okey, insya-Allah. Bukan kata dari segi jus saja, untuk minuman lain pun kita buat macam tu. Insya-Allah apa yang Nabi buat, kita buat dah mengikut sunnah Nabi, insya-Allah tuan-tuan. Okey, jadi cara minum dia apa yang perlu dibuat? Pagi sekali, tengah hari sekali, malam sekali. Bermaksud sehari 3 kali tuan-tuan. Okey, jadi di situlah kalau kita tengok dah siap tadi. Okey, jus yang habis dibancuh tadi, yang setelah kita dah minum dah siap dah semua. Okey, jadi yang jus yang di dalam jug ni tuan-tuan, apa yang perlu tuan-tuan lakukan tuan-tuan?
di mana kita kata, okey, tuan-tuan tengok sini. Okey, tuan-tuan tengok sini jus ni. Okey, kita masukkan semula balik ke dalam botol ni balik. Berhati-hati tuan-tuan, takut tumpah kan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey tuan-tuan, kita masukkan sehingga penuh. Okey, kita dah masukkan sehingga penuh botol ni. Ingat tuan-tuan, kena tutup serapat-rapatnya. Okey. Lepas tu, bila kita dah tuang penuh, dia mesti akan ada balance lagi. Okey, balance ni tuan-tuan jangan risau. Kita cuma buat macam mana tuan-tuan? Botol jus tadi. Jus tadi. Kita boleh masukkan semula balik ke dalam botol ni. Yang balance dia tadi tuan-tuan. Jadi kat situ kalau tuan-tuan tengok macam ada seredak-seredak, jangan risau. Yang tu adalah kita kata herba. Pati yang kita gunakan pati. Okey. Siap semua macam ni, bermaksud dia akan jadi macam ni lah. Balance baki dah. Kita boleh masukkan semula ke dalam jus dan juga kita kata satu botol ni. Okey, jadi apa yang perlu dilakukan? Air yang kita masukkan ke dalam botol ni, okey, ke dalam botol yang kita botol mineral tadi dan juga jus, perlulah disimpan ke dalam peti ais. Tak boleh letak di luar kerana jus ni dia boleh duduk di luar sehingga 5 ataupun 6 jam. Lepas tu dia akan jadi kurang kualiti lah. Tetapi kalau kata macam kita minum, kalau kita untuk nak bawa pergi kerja, kalau kita contohlah kita minum pagi, tengah hari, pagi kita minum, tengah hari kita tak boleh minum, yang tu kita boleh bawa pergi kerja sebab dia boleh duduk di luar selama 5 jam. Okey, jadi tuan-tuan, yang ni cara bancuhannya. Jadi selepas siap semua bancuhan ni, perlulah disimpan ke dalam peti ais. Perlulah disimpan ke dalam peti ais. InsyaAllah semoga bermanfaat kepada tuan-tuan. Allah cakap pun tersasul tuan-tuan. Okey, jadi situ sekali lagi saya bagi penerangan di mana setiap telah dibancuh. Jadi apa yang perlu dibuat? Cara minum dia pagi sekali, tengah hari sekali dan malam sekali. Okey, untuk yang kata-kata yang bekerja, contoh pagi kita kerja, sebelum nak pergi kerja kita minum. Setiap kali minum mesti kena minum minyak 1 sudu. Minum minyak dulu 1 sudu, baru minum jus 100 ml. Okey, pagi sekali. Okey. Kalau kata nak pergi kerja, okey, kita bawa 100 ml agak-agak 1 cup ni. Untuk nak makan minum tengah hari, sama juga minyak ni kita bawa sentiasa dalam poket, tak ada masalah. Okey, lepas tu bila balik kerja malam, kita minum lagi 100 ml dan minyak. Okey, minyak ni kalau boleh tuan-tuan bawa saja pergi kerja. Sebab apa? Kegunaan minyak ni dia minum, kedua kita sapu di tempat-tempat yang sakit, yang sendi-sendi kita sakit, kita boleh sapu menggunakan minyak ini tuan-tuan. Sangat baguslah minyak ni. Okey, jadi itulah caranya untuk membancuh jus Harumai. Mudah sangat tuan-tuan. InsyaAllah. Jika kalau tuan ikut saja aturan yang kita kata untuk cara bancuhan ni, sangat mudah. Okey tuan-tuan. Jadi saya ingat saya berhenti dulu setakat ni. Baik, saya sudahi dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih tuan-tuan.